Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Ini malam-malam ni ada orang rakan-rakan minta saya buat live untuk menjawab isu di mana saya telah mengeluarkan satu kenyataan di Facebook saya mengatakan bahawa Tan Sri Mahyudin Yassin telah pun memujuk MIC untuk meninggalkan Perikatan Nasional, meninggalkan Barisan Nasional dan menyertai Perikatan Nasional. Jadi bersama-sama saya ada beberapa orang kepada malam ni dan mereka akan bertanya soalan, dan dalam masa yang sama hari ini saya diminta untuk menjawab soalan-soalan daripada hadirin yang menonton. Daripada mereka-mereka yang menonton live saya pada malam ni, kita ada beberapa orang pada malam ni yang akan melihat live itu secara langsung, membaca soalan anda, dan soalan itu akan mereka ajukan kepada saya secara live. Okey, silakan. Okey, Tok. Assalamualaikum dan selamat malam. Dialog saya bersama dengan Luqman Adam tengah-tengah malam buta ni tak kisahlah kan. Tok, soalan ni agak panas. Datuk betul ke Tan Sri Muhyiddin memujuk MIC supaya bersama dengan Perikatan Nasional? Itu saya dah cakap tadi. Tak apalah, tu balik. Okey. Jadi memang betul yang terkini apabila Tan Sri Muhyiddin gagal untuk memujuk UMNO untuk bersama di dalam Perikatan Nasional, walaupun untuk maklumat tuan-tuan, ada usaha daripada kumpulan Publica ni, ahli-ahli jemaah kumpulan Publica ni tuan-tuan. Nombor 1 Hamzah Zainuddin, nombor 2 Taqiyuddin Hassan. Ini tidak mewakili PAS ni tuan-tuan. Dia mewakili diri dia sendiri. Begitu juga Anwar Musa juga tidak mewakili UMNO, dan seorang lagi ialah Azmin Ali. Ini first layer kumpulan Publica. Saya nasihatkan dia orang ni dengarlah cakap Muhyiddin tu. Muhyiddin dah kata sudahlah Publica tu. Kemudian ada kumpulan yang kedua pula, kumpulan yang kedua yang melibatkan Rishamuddin Tun Hussein, yang melibatkan Menteri Besar Terengganu, At-Takiri. Okey. Jadi inilah sebenarnya puak-puak yang beria nak memastikan supaya dengan UMNO sekali terjerumus bersama dengan Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum yang ke-15. Jadi hari ini berita terkini yang kita dapat daripada rakan-rakan di dalam MIC, mereka memaklumkan bahawa MIC dipujuk oleh Tan Sri Muhyiddin supaya meninggalkan UMNO. Kalau UMNO tak nak ikut Perikatan Nasional ni, tinggalkan BN dan menyertai Perikatan Nasional. Sebelum ni keputusan yang diambil oleh Tan Sri Biki firm, iaitu mereka sudah tidak menyertai Perikatan Nasional. Jadi terkini ni mereka masih lagi cuba untuk memancing MIC supaya menyertai. Jadi saya mohon rakan-rakan di rumah ni minta tolonglah doakan semoga Datuk Zahid Hamidi, kepimpinan MIC, kepimpinan parti-parti komponen Barisan Nasional yang lain diberikan kekuatan supaya tabah, supaya cekal dan bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya menggunakan panji-panji Barisan Nasional. Barisan Nasional. Sekarang ni Muhyiddin sudah pun print poster, print baju semua sekali tuan-tuan. Mereka dah pun ni tengok ni, nampak dah ada pula logo Muhyiddin Yassin tegak ni. Nampak dia pandai dia, nampak logo color ni tuan-tuan. Logo color biru, color biru, tapi dia tak berani nak pakai logo, dia pakai perkataan Perikatan Nasional. Dia ingat makcik-makcik kat kampung ni semua buta, tak boleh bezakan Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Mereka pakai
logo apa ni, dia tak ada logo tetapi dia pakai tulisan Perikatan Nasional. Saya nak beritahu, baju pun dia dah tempah dah, baju pun Baju dah ada juga. baju pun sudah ditempah tuan-tuan, semua pakai baju color BN. Inilah manusia tak ada tulang belakang, dia upah orang-orang daripada Merdeka Center lah, dia upah orang-orang daripada profesor-profesor kangkung, membuat analisa kononnya rakyat Malaysia lebih 67% boleh menerima Muhyiddin Yassin. Ada pula yang membuat konon-kononnya dah buat research, lepas tu mengatakan bahawa populariti Muhyiddin lebih daripada populariti parti dia, lebih daripada populariti Barisan Nasional. Hello Nik Haji. Saya nak beritahu, kalau betul lah popular, kalau betul lah Muhyiddin ni popular, saya cabar Muhyiddin bertanding atas tikit bersatu. Tak payahlah nak ambil populariti daripada PAS, tak payah ambil populariti daripada UMNO, nak bertanding atas tikit Perikatan Nasional. Nak kenapa nak pinjam Barisan Nasional punya nama ni? Bertanding atas tikit bersatu. Baru tahu siapa yang bergantung populariti siapa. Dia kata pinjamlah populariti saya, gunakan populariti saya untuk bertanding pilihan raya akan datang. Sorry lah, nama kamu tak seharum seperti mana yang disangka. Apatah lagi selepas kamu telah menganiaya Datuk Seri Najib, memenjarakan beliau, dan kita pun dapat maklumat, dalam proses Mahkamah Rayuan ni pun mereka nak buat sekali lagi benda yang sama, nak memastikan Datuk Najib kalah. Kita tahu siapa yang dia dah hantar, kita tahu mereka cuba nak pastikan Datuk Seri Najib kalah juga dalam proses rayuan kes SRC International dia. Jadi saya nak beritahu dengan Tan Sri Muhyiddin, jangan bermimpi di siang hari, dan saya mengharapkan rakan-rakan berdoa, buat solat hajat, buat apa yang tuan-tuan boleh lakukan untuk memastikan kepimpinan Datuk Zahid dan juga kepimpinan UMNO, MIC dan rakan-rakan komponen Barisan Nasional yang masih setia dengan kita ni, doakan semoga mereka ini kekal dan diberikan kekuatan untuk bertanding atas tikit Barisan Nasional. Atas tikit Barisan Nasional. Kalau UMNO BN bertanding atas tikit Barisan Nasional tidak bersama dengan PPBM, kita bagi jaminan Laskar Cyber dan rakan-rakan kita semua sekali akan memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Kita akan beri sokongan padu kepada Barisan Nasional. Kita akan berikan sokongan padu. Yang penting Barisan Nasional kena meletakkan calon di tempat-tempat yang PPBM bertanding. Kalau ini tak berlaku, kalau kursi-kursi PPBM dibenarkan tanpa sebarang tentangan oleh pihak Barisan Nasional, ketika itu barulah kita akan menyusun strategi macam mana kita akan meletakkan calon kita sendiri, untuk memastikan manusia-manusia yang lompat katak ni, manusia-manusia yang telah mengkhianati UMNO tidak akan menang mudah di tempat-tempat yang mereka tandingi, insya-Allah. Ada apa soalan lain? Ada soalan daripada khalayak? Silakan. Dari top fan Datuk ya. Ya. Ada top fan Ada top fan lah. Betul. Suara okey Suara okey. Suara okey. Anwar Alwi. Member kita juga ni. Okey. Soalan. Kalau MIC benar-benar keluar dari Laskar BN, Cyber. Okey. apa kesannya pada muafakat nasional? Kalau MIC benar-benar keluar dari Barisan Nasional, apa kesannya pada muafakat nasional? Kalau MIC keluar daripada Barisan Nasional, Barisan Nasional, apa kesannya pada muafakat?
kalau dia keluar daripada Barisan Nasional, dia menyertai Perikatan Nasional. Okey, dia ada beberapa implikasi lah. Pertama, memang kena ada minimum numbers of party, maknanya jumlah minima parti yang perlu ada di dalam komponen Barisan Nasional itu sendiri. Kalau MCA tak ada, MIC tak ada, maka tinggal hanya PBRS dan juga UMNO. Ini boleh membuka kepada berlakunya pembubaran Barisan Nasional. Maknanya lepas ni ada kemungkinan besar kita tak boleh bertanding atas tiket Barisan Nasional. Kita terpaksa bertanding atas tiket UMNO. Ini satu kemungkinan. Jadi musuh kita ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, kita sekarang ni bentuk kerajaan bersama dengan PPBM, bersama dengan PAS, bersama dengan PBRS, bersama dengan GPS Sarawak, nama je bentuk kerajaan bersama. Tapi tengoklah pengkhianatan yang dilakukan oleh Muhyiddin ni. Dia pujuk kita nak menyertai dia, tak dapat. Dia gunakan kaedah nak membatalkan kita punya BN ni dengan menarik rakan-rakan komponen kita. Jadi inilah kualiti rakan kongsi dalam kerajaan Perikatan Nasional. Kan? Orang yang ada sejarah menikam Tun Abdullah Badawi, orang yang ada sejarah menikam Datuk Seri Najib, orang yang ada sejarah menikam Mahathir pun ditikamnya. Jadi macam mana kita nak percaya dengan Muhyiddin ni, tuan-tuan? Memang manusia yang tak boleh dipercayai. Kita dah bagi peluang hanya ada 7 kursi yang betul-betul dia menang, sebab lagi 5 orang tu tak menyokong dia membuka pejuang. Lepas tu dia curi 16 daripada kita, dia curi lagi 9 daripada PKR, kita dah bagi peluang dia jadi Perdana Menteri. Ini balasan Muhyiddin kepada kita. Ni. Jadi kalau ada lagi pimpinan Barisan Nasional macam Anwar Musa ni masih lagi tak faham bahasa, saya tak boleh nak cakap apa. Tan Sri Anwar Musa sepatutnya sebagai seorang veteran UMNO, orang yang dah lama, ada pengalaman, kan? Dan orang yang saya rasa selalu turun ke bawah. Sewajarnya Tan Sri Anwar ni faham apa kehendak ahli di bawah. Seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Najib, kerjasama kita ahli Parlimen BN menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya sehingga pilihan raya umum ke-15. Jadi pilihan raya umum ke-15 selepas tu kita kembali kepada asal, iaitu bersama dengan Muafakat Nasional. Kalau katalah Muafakat Nasional mengambil keputusan, PAS mengambil keputusan bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, maka kita akan kembali kepada asal, bertanding atas tiket Barisan Nasional. Itu je. Ni Tok ada lagi soalan Tok Fan Ahmad Zaki Jack. Kenapa UMNO tak keluar daripada Perikatan Nasional dah elok Muafakat Nasional bersama PAS? UMNO tak perlu keluar daripada Perikatan Nasional sebabnya UMNO tidak pernah menyertai Perikatan Nasional. Ini apa yang telah diperkatakan oleh Datuk Zahid Hamidi lah, kan? Kalau UMNO pernah menyertai, saya rasa mungkin Anwar Musa je lah, wakil daripada UMNO yang secara senyap-senyap telah pun menubuhkan Perikatan Nasional. Okey, satu lagi Tok daripada Lan Ali. Datuk dah ada susunan calon bebas untuk bertanding menentang PPBM kalau BM tak letak calon. Kita sudah ada beberapa kandidat untuk bertanding menentang calon-calon daripada Bersatu. Tapi ini semua bergantung kepada pendirian Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Kalau BM mengambil keputusan untuk bertanding di semua kerusi, kecuali kerusi yang nak diserahkan kepada PAS, kerusi yang nak diserahkan kepada GPS, mereka mengambil keputusan nak bertanding di semua kerusi itu, dan tidak menggadaikan sebarang kerusi kepada PPBM, insya-Allah kita tidak akan meletakkan sebarang calon
Kita tidak akan meletakkan sebarang calon untuk menentang calon-calon daripada Bersatu, insya-Allah. Okey. Ada soalan lain? Ada dari Tok Fan satu lagi. Okey. Nama Ajib Syahrul. Ajib Syarul. Salam Datuk. Waalaikumsalam. Komen sikit isu Menteri Wilayah Persekutuan keluar statement untuk ajak Mahathir Tun join UMNO semula, dan Setiausaha Menteri Wilayah Persekutuan pun keluar statement Semburit itu adalah mudarat kecil, kena terima Azmin. Apa komen Datuk? Kalau misalnya Semburit itu dianggap sebagai mudarat kecil, saya nak beritahu satu je lah. Adakah sekiranya kita bersama dengan Azmin, undi kita akan bertambah? Sudah pasti tidak. Mereka-mereka yang tidak boleh menerima LGBT, mereka-mereka yang tidak boleh menerima seks songsang, sudah pasti tidak akan bersetuju dengan kepimpinan UMNO yang menerima kita punya Timbalan Perdana Menteri sekarang ni, walaupun nama bukan Timbalan Perdana Menteri kan, tetapi hakikat dia Menteri Kanan satu, maknanya dia Timbalan Perdana Menteri lah, duduk pun pejabat Perdana Menteri, duduk rumah pun Sri Satria, kediaman Timbalan Perdana Menteri. Jadi kalau pimpinan UMNO menerima Azmin Ali, saya yakin dan saya rasa tak perlulah kita nak bahaskan benda ni. Sudah pastilah jumlah orang yang menyokong UMNO akan berkurangan. Berbanding kalau kita kekal dengan pendirian kita, kekal dengan akidah kita, kekal dengan agama kita, menolak seks songsang, menolak semburit, menolak aktiviti semburit ni ataupun liwat dan sebagainya. Saya lebih yakin lebih ramai akan memberikan sokongan dan undi mereka kepada Barisan Nasional, kepada UMNO, sekiranya kita tegas dalam soal agama ni. Saya yakin rakan-rakan daripada PAS, mereka jauh lebih faham apa kesannya bila kita bekerjasama. Mungkin pandangan itu mengatakan semburit ni hanya mudarat kecil, tapi kena ingat akibat daripada kita menggadai prinsip kita menerima kebatilan, kita menerima kemungkaran sebagai satu norma baru dalam muafakat kita, maka sudah pasti kita akan dihukum oleh rakyat. Dan ini bukan lagi mudarat kecil. Bila kita dihukum oleh rakyat, ianya adalah mudarat yang jauh lebih besar daripada mudarat kecil menerima Azmin Ali ni. Ini kena faham. Okey. Okey, Tok, ni daripada MIC lah. Tadi sebelum tu penerimaan Datuk Mahathir dalam Perikatan Nasional. Okey, saya anggap statement Tan Sri Anwar Musa ni sebagai satu statement politik. Mungkin dia nak menunjukkan yang dia berjiwa besar, dia mengundang Tun Dr. Mahathir. Bagi saya simple saja, kalau Tun Dr. Mahathir bertaubat, Tun Dr. Mahathir mahu kembali ke dalam UMNO, tak ada masalah, tak ada masalah, kan? Nabi pun ampunkan umat, kan? Takkan kita tak boleh ampunkan Mahathir. Tapi dengan syarat dia mesti bubarkan parti dia dan masuk ke dalam UMNO. Kan? Bila dia masuk ke dalam UMNO, kita majoriti, kita menentukan nasib dia. Jadi dia tidak menjadi masalah bagi kita. Yang jadi masalah ni, kalau misalnya Parti Pejuang itu masuk ke dalam Muafakat Nasional, masuk ke dalam Barisan Nasional, ini akan jadi masalah. Sebab sebarang keputusan yang nak dibuat di dalam Barisan Nasional ataupun di dalam Muafakat Nasional, semua ahli, maknanya semua presiden-presiden dan wakil parti, setiap parti akan mempunyai hak yang sama. Maknanya kalau kita nak membuat keputusan, contohnya dalam Barisan Nasional, kita menggunakan kaedah konsensus. Maknanya kalau kita nak usulkan sesuatu usul, tiba-tiba Mahathir tak setuju, dan dia pula ada Tan Sri Muhyiddin dalam PPBM pula tak setuju, maka apa yang nak kita usulkan itu tidak dapat kita sempurnakan. Ini kena faham. Itu sebabnya
kita boleh terima Mahathir kalau dia bubarkan parti dia, menyertai kita macam mana dulu yang Berhormat Mulia Tengku Razali buat. Dia bubarkan semangat 46, dia menyertai kita. Yang ini kita boleh terima sebab mereka benar-benar ikhlas kembali bersama dengan kita. Tetapi kalau mereka hanya nak bersama dengan kita macam PPBM hari ni, dia nak bersama dengan kita, pejuang pula ada kemungkinan besar bila Anwar Musa dah offer ni, sudah pasti dah ada mutual understanding. Kan? Kalau katalah pejuang pun masuk bersama dengan kita, pertama dari segi keputusan yang akan diambil, mereka akan ada lebih suara. PPBM ada lebih suara kerana dia ada pejuang bersama dengan dia. Dan yang kedua, kena faham, bila kita agihkan kerusi, kita kena agihkan juga kepada Mahathir. Kita kena agihkan juga kepada PPBM. Kita kena agih kepada PAS. Kita kena agih kepada UMNO. Kita kena agih kepada GPS. Kita kena agih kepada parti-parti komponen Barisan Nasional, MCA, MIC dan sebagainya. Maka akhirnya jumlah kerusi yang akan diperolehi oleh UMNO akan jadi semakin kecil. Dan bila kerusi ni kecil, tuan-tuan, walaupun jumlah kita nanti lebih besar daripada PPBM, tapi sekiranya kita tidak mahu menyerahkan kerusi Perdana Menteri kepada PPBM, maka nescaya pilihan raya, selepas pilihan raya yang akan datang, katakanlah UMNO memenangi 52 kerusi, PAS memenangi 30 kerusi, katalah PPBM menang semua, katalah 40 kerusi dia menang. Kan? Apa akan jadi? Bila sekarang ini mereka menang 13 kursi pun, walaupun 7 orang saja ahli parlimen asal mereka menyokong Muhyiddin nak jawatan Perdana Menteri, kita yang 39 orang ni pun, campuran 2 MCA, 1 MIC, 42 orang ni tidak boleh menafikan permintaan Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. Apa jaminan kalau mereka dah ada 40 ahli parlimen, kita boleh kata no? Apa jaminan? Sudah pasti tidak boleh. Dan sekiranya mereka ada 40 ahli parlimen, kita menang katalah keseluruhan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional semua sekali menang 122 kursi. PH hanya menang 100 kursi. Cuba bayangkan kalau 40 kursi ni bergabung dengan 100 kursi. Mereka ada 140 kursi. 140 kursi, cuba bayangkan kalau ketika itu Muhyiddin bisik kat telinga Hishamuddin, kau tolong bawa orang kau. Tak payah banyak, 8 orang je. Campur lagi 8, 148. 148, mereka ada 2/3 majoriti di parlimen. Sistem beraja Malaysia pun boleh dimusnahkan. Kena ingat. Mereka boleh ubah perlembagaan. Apa pun mereka boleh buat. Mereka boleh hapuskan hak istimewa orang Melayu. Mereka boleh hapuskan raja-raja Melayu. Ini benda yang saya cukup khawatir bakal berlaku. Kerana mereka tahu kalau mereka bertanding atas tiket bersatu, atas logo bersatu, mereka tidak boleh menang. Tetapi sekiranya mereka bertanding di dalam Muafakat Nasional atau di dalam Perikatan Nasional, maka mereka akan ambil seat ataupun kerusi yang sepatutnya milik kita. Yang ini yang mereka akan jadikan bekalan untuk kembali bersama dengan DAP nanti. Ini satu benda yang cukup bahaya. Saya dah cakap sekarang. Dulu saya cakap banyak benda. Tapi ramai tak nampak. Tapi sekarang ni saya beritahu awal-awal sebelum menyesal selepas pilihan raya ke-15. Kan? Saya beritahu awal-awal, jangan sampai akhirnya mereka bila kita tak bagi jawatan Perdana Menteri, mereka kembali bersama dengan DAP. Ketika itu mereka dah ada 148, 2/3 di parlimen. Mereka boleh tambah kursi-kursi di kawasan-kawasan majoriti yang dimenangi oleh DAP. Contohnya kursi Teresakok, sekarang ni lebih 100,000 Teresakok di Seputir. Mereka boleh jadikan daripada 1 ahli parlimen jadi pada 3 ahli parlimen. Jangan lupa Bukit Bintang, mereka boleh jadi daripada 1 ahli parlimen menjadi 30. Mereka boleh wujudkan 30 kursi baru. Kursi baru yang boleh menempatkan ahli-ahli parlimen daripada DAP. Apa akan jadi pada negara kita pada ketika itu? Jadi sebelum terlambat, dulu saya dah cakap sekali,
korang tak percaya. Korang ikut juga. Sekarang dah tahu dah padah dia. Tak apa. Saya tak nak cakap banyak. Cuma belajarlah melalui kesilapan. Jangan dipatuk ular di tempat yang sama 2 kali. Ini penting. Okey, ada soalan lain? Datuk ni daripada MIC Regalness, dia kata apakah pandangan Datuk dengan statement yang dikeluarkan oleh KJ yang mengatakan tidak ada calon yang berkaliber daripada UMNO ataupun PAS sebagai PM? Bagi saya simple je. Kalau KJ berpandangan bahawa UMNO dan PAS tidak ada calon yang berkaliber, maka sewajarnya lah mereka ni, KJ ni, tinggalkan UMNO. Senang. Kalau dia tidak yakin bahawa dalam UMNO ni ada orang yang berkaliber, maka tinggalkan UMNO. Masuklah bersatu. Tentu kursi menteri dia pun selamat, kan? Tak ada masalah. Kan? Kalau ada lagi pemimpin-pemimpin dalam UMNO yang ada perangai sifat macam ni, tak yakin bahawa kita mampu untuk menang pilihan raya dan dengan berdiri di atas kaki Barisan Nasional sendiri, kan? Kalau tak yakin, tak apa, letak jawatan, beri laluan kepada orang lain yang lebih yakin. Bagi pada Datuk Najib. Saya yakin kalau Datuk Najib lah yang mengepalai kita, insya-Allah tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau boleh bekerja sama, Datuk Najib, Datuk Zahid, Tok Mat, Datuk Seri Ismail Sabri, dan semua pimpinan UMNO yang lain, alhamdulillah. Kita akan membentuk satu pasukan yang kuat. Jangan tikam, asyik nak menikam satu sama lain. Kita ada aset yang cukup berharga. Kenapa nak tipu diri sendiri? Hari ni Datuk Najib ni, rakyat Malaysia ni lebih kurang lebih 50%. Saya tak nak cakap banyak lah, kan? Lebih 50% bersama dengan Datuk Najib. Betul. Kenapa kita sukar sangat nak terima? Apa masalah dia? Apa masalah dia? Okey. Ada soalan tak? Ada soalan lain? Ada yang kat rumah ni nak tanya soalan? Soalan tak ada. PAS sokong bersatu, tolak PAS. Okey, saya nak beritahu apa yang Taqiyuddin buat, jangan anggap itu sebagai pendirian PAS. Saya nak beritahu. Saya nak beritahu PAS di Akar Umbi, mereka lebih kenal siapa Mahathir. PAS di Akar Umbi lebih faham tentang Islam. Lebih faham kenapa kita tidak boleh condong kepada pemimpin-pemimpin yang zalim macam Mahathir, macam Muhyiddin. Dan PAS, orang yang faham tentang Islam juga. Ini saya cerita PAS yang bukan grup Erdogan dulu, bukan grup-grup yang yang tidak berpegang pada Islam ni, geng-geng Publica ni semua, itu lain, itu tujuan peribadi. Tapi rata-rata PAS, kepimpinan ulamanya yang di bawahnya semua faham kita tidak boleh bersekongkol dengan peliwat, kita tidak boleh bersekongkol dengan mereka yang mengamalkan LGBT yang semburit dan sebagainya. Mereka tahu benda ni. Mereka tahu benda ni. Cuma dalam PAS ini mereka ni walak dia kepada Presiden. Itu sebab kita mengharapkan supaya mesej yang jelas dapat diberikan kepada Presiden PAS. Supaya Presiden PAS tahu apa kehendak akar umbi PAS. Kita tak nak macam kenyataan Anwar Musa mengatakan bahawa akar umbi jangan komen tentang polisi. Saya nak beritahu akar umbi ni memang betul maklumat yang mereka ada tak semuanya detail berkaitan dengan apa yang pimpinan tahu. Tetapi ada perkara-perkara yang jelas, yang jelas dari segi hukum syaraknya, ada perkara-perkara yang jelas dari segi hukum akalnya, ada perkara-perkara yang jelas yang mendatangkan mudarat kepada UMNO. Akar umbi bersuara, takkan akar umbi tak boleh bersuara, kan? Contohnya nak bekerjasama dengan Azmin Ali. Akar umbi faham bahawa Azmin Ali adalah liability. Kalau nak gunakan Azmin semata-mata untuk menggagalkan
ataupun menjatuhkan DAP. Okey, tak ada masalah. Ya. Gunakanlah hanya sehingga pilihan raya umum yang ke-15. Tetapi kenapa nak kena carry baggage ni? Kenapa nak kena pikul biawak hidup ni? Kita pula nak kena pertahankan Azmin Ali. Kita pula nak kena pertahankan hubungan Tan Sri Muhyiddin dengan Nikaji, isteri kepada Stanley Paul. Kita pula nak kena mempertahankan Derek Nego yang diterima oleh menteri-menteri hari ini, yang dulunya berada di dalam Pakatan Harapan. Kita pula nak kena mempertahankan bagaimana projek-projek diberikan kepada anak-anak Mahathir ketika zaman Pakatan Harapan oleh menteri-menteri yang ada di dalam Perikatan Nasional hari ini. Kita pula nak kena mempertahankan segala kebatilan, segala kepincangan, segala kebobrokan yang dilakukan oleh menteri-menteri Perikatan Nasional daripada Pakatan Harapan dulu. Ya. Kenapa? Tidak memadaikah cukup sampai ke pilihan raya, lepas tu kita buat jalan kita sendiri? Mungkin kita tak boleh menang 122 kursi. Kalau katalah tiba-tiba akhirnya PAS pun tinggalkan kita tak boleh menang 122 kursi. Sebab kita bertanding 122 kursi. Tetapi selepas pilihan raya, yakinlah bahawa sekiranya kita pergi dengan kapasiti kita sendiri di dalam Barisan Nasional, sudah pasti kita akan menang lebih banyak kursi daripada 54 kursi yang kita terima ketika kita difitnah oleh Pakatan Harapan. Tahun 2018, Barisan Nasional menang 79 kursi. Ketika itu kita difitnah teruk. Sekarang orang dah sedar bahawa apa yang difitnah ke atas Datuk Seri Najib adalah tidak benar. Hari ini orang dah sedar bahawa Datuk Seri Najib dianiaya. Dia dianiaya oleh Mahathir, dianiaya oleh Muhyiddin. Takkanlah tuan-tuan kita tak boleh menang lebih daripada 54 kursi UMNO. Takkan kalau campur dengan GPS kita tak boleh menang lebih daripada 79 kursi. Kalau tak ada keyakinan ni, berhenti jadi pemimpin. Bagi laluan pada orang lain yang yakin kita boleh menang pilihan raya. Senang. Bagi laluan. Tapi saya, alhamdulillah lah, saya tengok sekarang ni kepimpinan UMNO nampaknya sudah mind setting mereka sudah bersedia. Sudah bersedia dengan kebarangkalian kemungkinan besar akan bertanding bersendirian di atas tiket Barisan Nasional. Alhamdulillah. Kita doakan ramai-ramai, buat solat hajat ramai-ramai. Semoga benda ni menjadi reality. Percaya tuan-tuan, sometimes it's okay to walk alone as long as you know that you are on the correct path or the right path. Ini penting. Kalau belakang ramai penyokong pun terus pergi ke neraka nak buat apa? Betul tak? Biar kita jalan sorang-sorang, yang penting kita berada di jalan yang benar. Kita tidak berkompromi dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Kita tidak berkompromi dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Macam bekerjasama dengan semburit, menghalalkan liwat. Ini semua tak sepatutnya berlaku. Ada lagi? Tok ni ada Saharul ni, ada kata betul ke Datuk Najib tak boleh bertanding pada PRU 15? Okey, dia ada dua pendapat. Dia ada dua pendapat. Tetapi saya percaya dengan pendapat bahawa Datuk Najib boleh bertanding. Kenapa? Kerana pada pilihan raya umum yang ke-14, Tian Chua, dia punya kes sama dengan kes Datuk Najib. Dia sudah didapati bersalah di Mahkamah Tinggi. Kemudian dia appeal, dia merayu. Jadi semasa dia merayu, dia memohon supaya dia memperolehi stay of execution. Maknanya dia punya hukuman tu ditangguhkan. Jadi bila dia ditolak pendaftaran untuk menjadi calon, dia bawa perkara ni ke mahkamah dan akhirnya mahkamah memutuskan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya tidak berhak untuk menghalang Tian Chua daripada bertanding. Jadi dah ada presiden kes ni, maka tak salah untuk Datuk Najib bertanding. Tetapi
kalaupun misalnya ada pandangan mengatakan kita perlu selamat, kita kena main selamat, kita boleh letak sesiapa saja untuk bertanding bagi pihak Datuk Najib. Dan selepas kita memerintah pilihan raya umum yang ke-15, lepas kita membentuk kerajaan, kalau Anwar Ibrahim pun boleh dapat full pardon, tuan-tuan, kemudiannya boleh bertanding, dia dah didapati bersalah di mahkamah yang tertinggi. Datuk Najib ni baru mahkamah tinggi, belum lagi mahkamah rayuan. Kena ingat, kalau misalnya mahkamah tinggi ni seorang je jadi hakim, mudah untuk pihak Mahathir berkompromi. Kita pun tahu memang dia kompromi dengan hakim ni. Kita pun boleh fikir, bukan kita bodoh tau. Hakim ni, dia hakim mahkamah komersial, hakim mahkamah komersial, dia tak pernah ambil kes jenayah. Yang sepatutnya jadi hakim ialah seorang hakim adik-beradik dengan YB Sofi, seorang adun di Pahang. Tapi seminggu selepas dia jadi hakim, ditukar hakim kepada Hakim Nazlan. Dan Hakim Nazlan ni, tuan-tuan, saya nak beritahu, dia jugalah yang telah menjadi dia jugalah yang telah menjadi hakim untuk kes-kes yang melibatkan orang-orang UMNO. Pertama, hakim yang terlalu junior tiba-tiba diberikan kes jenayah yang dia tak pernah ambil kes jenayah, dan kes ni kes high profile kes. Jadi itu sebabnya saya percaya, kalaupun Datuk Najib tak dibenarkan untuk bertanding, apa yang berlaku pada Anwar Ibrahim maknanya boleh letak orang lain bertanding. Lepas pilihan raya, kita dah menang, kita dah memerintah, kita bagi full pardon. Kita minta ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, dan juga Lembaga Pengampunan Diraja memberikan full pardon, memberikan full pardon kepada Datuk Najib. Kemudian kita boleh kosongkan satu kursi, kita boleh bagi Datuk Najib bertanding sebagai ahli parlimen, dan dia boleh diangkat menjadi Perdana Menteri selepas tu. Tak ada masalah. Cuma yang penting sekali, jangan kita jadi macam Mahathir, janji nak bagi Anwar Ibrahim, last kali Anwar Ibrahim pun tak merasa. Yang penting tu je. Kalau misalnya dalam UMNO ni boleh berpakat, kita boleh berpakat, Tok Mat boleh berpakat dengan Datuk Najib, boleh berpakat dengan Zahid, semua sekali, masing-masing meletakkan kepentingan negara. Kita negara ni berada dalam keadaan krisis ekonomi. Negara ni perlukan seorang yang mampu untuk menguruskan ekonomi dengan baik, mampu untuk mengembalikan foreign direct investment, mampu untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi. Kalau semua orang faham bahawa kualiti ini ada pada Datuk Najib, saya yakin mereka akan menerima Datuk Najib sebagai Perdana Menteri. Lepas tu kita nak bagi Tok Mat ke, nak bagi siapa jadi Perdana Menteri, terpulang. Tetapi dalam keadaan kita dalam krisis ni, kita perlukan seorang pemimpin yang ada track record. Rakyat pun kena ingat, tuan-tuan kena faham ni. Rakyat tak akan bagi peluang pada orang baru untuk jadi Perdana Menteri. Kena faham. Sebab apa? Sebab mereka pernah beri peluang kepada seorang yang pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Pasukan dia semua orang baru. Lim Guan Eng orang baru, Azmin Ari orang baru, Zuraida Kamarudin orang baru, semua orang baru. 22 bulan, tuan-tuan, jahanam negara. Kita punya hutang negara daripada 86.8 bilion tahun 2017, tuan-tuan. Lebih kurang 50.8% daripada kita punya GDP. Akhirnya, tuan-tuan, hutang kita seperti mana yang diumumkan oleh Menteri Kewangan yang baru, melebihi lebih kurang dalam 1.2 trilion, tuan-tuan. Cuba bayangkan tu, takkan tak boleh kira. Dulu 600 lebih, sekarang dekat 1.2, dua kali ganda. Itu baru 22 bulan. Kalau yang ada pengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri ni pun gagal, dan rakyat sudah boleh berfikir
adakah tuduhan ke atas Datuk Najib ni betul ke tak betul? Kalau Datuk Najib ni tak betul, tuan-tuan, kalau Datuk Najib ni perompak, cuba fikir dengan otak yang waras. Bagaimana dengan bajet yang kurang berbanding dengan bajet yang dibentangkan oleh Lim Guan Eng? Datuk Najib boleh bagi macam-macam kepada rakyat. Tetapi bila bagi kepada orang yang kononnya bersih, habis semua yang diberikan oleh Datuk Najib. Dirampas. Habis, hilang. BRIM daripada 6.8 bilion yang dinikmati oleh 7.2 juta keluarga. Akhirnya tinggal 4 juta keluarga je yang terima. Lepas tu turun lagi. Bantuan pada nelayan hilang, bantuan kepada pesawat padi hilang. Dulu setiap bulan Disember, November, Januari musim tengkujuh kita bagi bantuan musim tengkujuh kepada penoreh getah, habis langsai, tuan-tuan. Jadi berdasarkan pengalaman ni, berdasarkan apa dipanggil track record Datuk Seri Najib, saya yakin, tuan-tuan, kalau Barisan Nasional mengutarakan Datuk Seri Najib sebagai calon Perdana Menteri kita, saya yakin saudara kita mempunyai peluang untuk mendapat kerusi lebih banyak. Kita mempunyai peluang untuk menang lebih banyak kerusi berbanding, tuan-tuan, kalau kita letak Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri kita, dan Azmin Ali sebagai calon timbalan Perdana Menteri kita. Lingkup, tuan-tuan. Dah tentu-tentu Muhyiddin ni, tuan-tuan, kanser. Dulu dah pernah stage 4. Dia boleh kerja 4 jam je. Bila saya cakap dia kerja 4 jam, dia beritahu dengan budak pejabat dia susun. Sampai doktor pun marah, tuan-tuan. Saya nak beritahu, doktor pun marah sebab dia buat kerja lebih. Bila dia buat kerja, dia stres ni, tuan-tuan. Bila dia stres ni, saudara, ianya menyebabkan adrenalin dia semakin bertambah dan akhirnya tidak baik untuk kesihatan dia. Doktor suruh dia rehat, tapi dia degil, dia nak tunjukkan dia kuat, dia boleh pergi masuk Felda dan sebagainya. Suka hati dia lah, dia nak buat apa. Tapi bayangkan, tuan-tuan, kalau tiba-tiba ni, kita tak tahu Allah Ta'ala punya kerja. Kalau tiba-tiba lah, walaupun Muhyiddin cuba nampakkan dia sihat, kalau tiba-tiba jalan pula, tuan-tuan. Maka Perdana Menteri kita yang baru, tuan-tuan, tokoh semburit negara. Cuba bayangkan. Okey, Tok, ini soalan yang terakhir lah daripada Sumangso. Kenapa ramai sampai sekarang UMNO tidak meletakkan Tengku Razali sebagai leader tertinggi UMNO? Dia sudah ada cubaan pada tahun 2018, tetapi cubaan tu gagal. Kena faham 2018 Tengku Razali menawarkan diri sebagai Presiden UMNO. Dan Dato' Zahid juga menawarkan diri sebagai Presiden UMNO. Kalau dua penjuru hari itu, keadaan dia mungkin berbeza. Tapi bagi memastikan bahawa Tengku Razali tidak boleh menjadi Perdana Menteri, ini kena faham kena faham. Mahathir ni dia memang berdendam dengan Tengku Razali ni. Sebab apa? Sebab Tengku Razali telah berjaya menewaskan dia pada pemilihan UMNO pada tahun 1987 kata silap saya. Tetapi disebabkan ketika itu dia menggunakan Tan Sri Muhammad Rahmat, blackout, walaupun ni Ramli ada kat sini, Ramli botak tu, salah seorang daripada orang yang mengira. Bila blackout, 3 kali kira Tengku Razali menang, tetapi bila blackout akhirnya yang menang tiba-tiba Tun Dr. Mahathir dengan 43 undi saja. Jadi dia memang takut betul dengan Tengku Razali. Jadi apa dia buat? Dia pergi jumpa dengan Pak Lah. Saya kali terakhir saya jumpa Pak Lah, saya ingat lagi Pak Lah punya marah sampai menunjukkan penumbuk ni. Pak Lah tunjukkan penumbuk, marah dia pada Mahathir Mohamad. Kenapa dia marah pada Mahathir Mohamad? Sebab Mahathir tahu Pak Lah ni dia ada satu penyakit, tiba-tiba dia boleh tidur. Apa nama, insomnia ke apa benda dah. Saya tak ingat dia punya terma dia. Memang dia ada penyakit, tiba-tiba dia boleh tidur. Tapi dia gunakan kelemahan Pak Lah ni, penyakit Pak Lah ni, untuk menunjukkan seolah-olah Pak Lah ni seorang Perdana Menteri yang tidur. Jadi saya faham sangat kebencian Pak Lah pada Mahathir ni. Tapi bila Pak Lah berubah
Ketika Pak La sakit, Mahathir pergi berjumpa dengan Pak La, memujuk Pak La supaya memujuk KJ untuk bertanding Presiden UMNO. Kan? Itu sebab saya juga saya nak berkata wallahi wa billahi wa tallahi. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya sendiri cakap dengan KJ. Saya cakap dah tiba masa dia kena bertanding sekurang-kurangnya, kalau tak Presiden UMNO kena bertanding timbalan presiden. Tapi dia kata no. Timbalan presiden biar Tok Mat yang bertanding. Dia hanya nak bertanding vice presiden. Tapi bila tiba-tiba bila Pak La pujuk dia suruh bertanding presiden, dan dia bersetuju, kemudian kita tengok Pak La yang membenci Mahathir ni, tiba-tiba Pak La menghadiri jamuan Hari Raya Mahathir, dan ketika itu Pak La memberitahu dengan Tun Dr. Mahathir KJ bersedia bertanding jawatan Presiden UMNO. Dan akhirnya kita tengok bahawa KJ menentang pos Presiden UMNO, Tengku Razali tergolek, dia tergolek, Datuk Zahid menjadi Presiden UMNO. Jadi memang dah berlaku, memang dah ada cubaan untuk meletak Tengku Razali sebagai Presiden UMNO. Okey. Ada? Okay, inilah satu. Ada last lagi. Tadi dah last. Okey. Banyak kali ni. Okey. Tolong bagi pandangan tentang pendirian Tok Mat. Tolong Datuk pandangan tentang pendirian Tok Mat. Datuk tolong bagi pandangan tentang pendirian Tok Mat. Saya tak nak komen pendirian yang lepas, tetapi sekarang ni alhamdulillah Tok Mat saya lihat menentang kerjasama dengan Perikatan Nasional. Maknanya dia menentang kerjasama dengan PPBM dalam Pilihan Raya Umum ke-15. Jadi kita pegang yang ni je. Tok Mat tak nak UMNO bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Tok Mat hari ni alhamdulillah dia bawa suara kaum umbi untuk supaya kita bertanding menggunakan lambang dacing, lambang Barisan Nasional. Jadi saya pegang pada yang ini, yang lain saya tak pegang. Okey. Itu je. Itu je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good night.